Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua. Dan yang telah memberikan salam, waalaikumsalam. Malam ini kita baru saja lepas menonton debat perdana antara seorang Presiden Parti Datuk Seri Anwar Ibrahim, Parti Keadilan Rakyat, pengurusi Perikatan Pakatan Harapan, dengan Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, mantan Presiden UMNO dan bekas Perdana Menteri UMNO. Perbincangannya ialah isu Sapura dan idea untuk memulihkan ekonomi negara ini. Saya diminta oleh kawan-kawan memberikan pandangan terhadap isu yang dibangkitkan dari segi pandangan saya sebagai seorang pengamat politik. Pertama, saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada dua tokoh itu yang sanggup duduk di satu pentas mendebatkan isu-isu yang mana kepentingan rakyat. Pertama yang kita agak ketawa sedikit ialah masalah hujah Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak bagi menyelamatkan Sapura kerana dia syarikat yang terbesar di dunia, milik Malaysia. Selama ni kita tak pernah dengar nama Sapura tu. Dahulunya kita pernah dengar nama Sapura ni buat syarikat telekomunikasi, syarikat telekom, tender-tender. Sebab apabila pegawai kanan telekom nampak perkembangan telekom itu pesat berkembang, dia berhenti letak jawatan, kemudian buat meniaga telekom, lepas tu dia masuk balik tender telekom dan besarlah. Itu tak apalah, kurang-kurangnya ada kejayaan orang Melayu dalam bidang perniagaan dan itu memang selaras dengan dasar ekonomi baru. Dari itu sekarang ini Sapura ini tiba-tiba meletup, hampir meflis, hutang ataupun kerugiannya agak besar. Dari itu, sebagai seorang yang mewakili Sapura, Datuk Najib patut menjelaskan kepada rakyat kenapa Sapura itu tiba-tiba mencunam keuntungan dia ataupun menyebabkan dia rugi. Kenapa? Dari itu yang kenapa ini tidak diberitahu. Kalau berdasarkan jumlahnya itu, maknanya bayangkanlah kita ada 355 hari, 365 hari, ada 200 lebih kurang hari waktu bekerja. Jadi kerugian dia, bayangkanlah, tak kurang daripada 20 juta sehari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Sapura ni memanglah kita rakyat tak tahu hujung pangkal. Kenapa perlu kerajaan hendak menyelamatkan dia? Tadi Najib Razak kata Sapura itu milik rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia 34 juta. Orang dewasanya lebih kurang 22 juta. Yang lain tu kanak-kanak atau remaja. Dari itu, tak semuanya rakyat ada kepentingan dengan Sapura Energy ini. Dia syarikat yang di-backup oleh Permodalan Nasional Berhad. Jadi, hanya pemegang-pemegang saham, Amanah Saham Nasional atau ASB sahaja yang mempunyai kepentingan, bukan rakyat. Orang Cina, orang India yang tak ada saham dalam PNB, apa masalah kepentingan dia? Jadi saya rasa patut Datuk Najib lebih menekankan bahawa kerugian kepada Sapura ini lebih banyak memberi kesan pulangan kepada pemegang-pemegang ASB, yang mana setiap tahun mau menambahkan keuntungan melalui dividen-dividen, keuntungan yang diperbuat oleh syarikat PNB dan syarikat sekutunya. Jadi tak ada kaitan pun dengan rakyat. Kerana kita lihat bahawa jumlah angka-angka yang diberikan oleh Datuk Najib, AKS yang akan terkena dan sebagainya,
Wah, kalau ikut Datuk Najib punya kenyataan tu dari segi industri hilirannya, dari segi IKS-nya, banyak orang Melayu ni kaya kerana mendapat projek daripada Sapura. Jadi saya, ini orang yang sosial lah, banyak kawan, kenalan. Saya belum ada jumpa lagi apa yang saya nak kata, orang kata, oh saya ni buat bisnes dengan Sapura, bekal ini, bekal itu. Jadi tentulah saya berpihak untuk menyelamatkan Sapura ini, kerana ada kawan-kawan saya yang berniaga dengan Sapura, tapi saya tak pernah pun jumpa kawan-kawan saya, kenalan saya yang bekerja dengan Sapura. Jadi saya tak faham di mana dia kesan Sapura Energy ini akan memberi kesan kepada usahawan-usahawan Melayu. Dan masalah dia, jika benarlah seperti yang dikata oleh Datuk Seri Najib tu, jumlah mereka yang akan terjejas, sudahkah mereka membuat memorandum? Sudahkah mereka berkumpul, mereka berbincang bagi menyelesaikan plan B, plan C-nya dan sebagainya? Ini masalah. Contoh yang terbaru, saya dah beritahu tadi bagaimana Sapura di zaman Datuk Najib, walaupun bukan syarikat cari gali, syarikat teknologi dia, telah diberi tanda untuk membuat satu projek communication di Kementerian di Majlis Keselamatan Negara. Awal-awal lagi Datuk Najib dah bagi 4 bilion untuk gerakkan kerja tu. Sama ada dia tender ke, runding terus ke, saya tak ada maklumkan. Tapi saya dimaklumkan daripada 16 agensi yang gunakannya itu, iaitu di bawah kawalan kementerian apa dipanggil, Majlis Keselamatan Negara, hanya 2-3 saja yang pakai. Dia ni dipakai oleh Rela, dipakai oleh Japam, dipakai oleh Immigration. Memang polis tak pakailah benda yang dibuat oleh Sapura ni. 4 bilion dibelanjakan. Dah 4 bilion dibagi tu tiap-tiap bulan, dibayar 23 juta, hampirlah 2.8, lebih kurang 23 juta tiap-tiap bulan. Duduk begitu saja mereka dapat bayaran daripada MKN 23 juta. Lepas itu pula saya dimaklumkan laporan audit dah jelas akan kerugian-kerugian negara terhadap projek yang dikendalikan oleh Sapura ni dengan bayaran yang tidak telus dan sebagainya. Dan masalahnya sekarang, apabila apa yang Sapura bekalkan kepada Kementerian Majlis Keselamatan Negara ni tidak lagi update, softwarenya dah ketinggalan zaman, minta dia diperbarui, maka dia nak minta lagi pembayaran 3-4 bilion. Jadi inilah dia sistem yang dibuat oleh Najib Razak. Dan saya agak ketawa sebab saya pernah menulis dalam media sosial Facebook saya yang lama. Najib kata ini teluslah, itu teluslah. Persoalan yang pernah saya tanya, Josh Ken ni syarikat buat kepala paip, tapi Najib bagi projek berjuta, bilion pun mungkin kot kepada Josh Ken ini untuk membuat projek LRT. Kemudian saya keluarkan gambar toke atau owner Josh Ken ni ialah rakan sepermainan golf Najib Razak masa dia jadi Perdana Menteri. Dari itu, tuan-tuan dan perempuan, Najib Razak ni seorang pembohong dan sebagainya. Jadi saya berfikir sekarang, depan pentah dengan kelayak ramai, dia boleh berbohong. Dia boleh berbohong bahawa dia telus dan sebagainya, tetapi realitinya itulah dia. Jadi tuan-tuan dan perempuan semua, kita dah mendengar, dan seperti biasa kita dah tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menggunakan sentimen rakyat, atau dalam istilah kiri, dia akan berpihak kepada rakyat. Berbeza dengan Najib, kita nampak dia masih lagi mentaliti kapitalis, mentaliti yang feudal, yang mana kepentingan kelompok dia itu dia pertahankan
bukan dia nak berpihak kepada rakyat dalam isu Sapura Energy ni. Kerana apabila Petronas ambil alih, maknanya Petronas akan keluarkan duit juga untuk berbelanja bagi menyelamatkan energi. Kenapa kita tak tubuhkan syarikat yang lain yang mana kita tak pedulikan? Tak apalah, rugi. Daripada 5-6 bilion dah rugi, dah tu kita nak suruh injection lagi, jadikan dia 5-6 bilion, 7 bilion lagi. Maka maknanya dia akan menelan belanja hampir kepada 15 bilion untuk nak menyelamatkan seorang CEO yang gajinya berjuta ringgit setiap bulan. Dari itu saya punya lihat bahawa kita telah tiba masanya sekarang untuk berfikiran matang, untuk melihat topik perbincangan tadi, bahawa kita lihat Najib Razak gagal untuk meyakinkan rakyat seperti saya untuk menyokong gesaan kepada kerajaan bagi membantu Sapura ini. Dan Sapura ini pula semua orang tahu CEO dia tu, Tan Sri Syahril tu adalah kawan securut dengan Najib. Jadi dia ada kepentingan. Kalaulah Najib memperjuangkan Sapura ini, dia tak kenal orang dalam Sapura tu, termasuk CEO-nya, tak pernah duduk santai, isap curut bersama. Saya rasa masuk akal juga untuk kita bantu. Dan saya nak maklumkan, masalahnya sekarang ni, kenapa Najib Razak tak minta Petronas ataupun lain-lain agensi PAM dekat Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, PUNB, di mana kawan saya terpaksa tutup kilang, tak boleh operasi, dan dia potensi untuk bankrupt macam Sapura Energy, kerana Perbadanan Usahawan Nasional Berhad tak boleh bantu kewangan lagi pada dia. Minta 2 juta, bagi 100,000, dan tu tiap-tiap bulan bayar 8,000. Jadi menunjukkan bahawa Najib Razak ni tak turun di lapangan, tak faham isu sebenar rakyat sekarang ni. Yang penting sekarang usahawan Melayu sekarang ni, mereka kerugian hampir 2 tahun ini, daripada tahun Februari 21, tahun 2020, bulan Februari sehingga hari ini, mereka perlu bergerak semula, tapi mereka tidak ada wang. Minta pada kerajaan, cakap sajalah, pergi sana, pergi situ, minta duit, terajulah, majulah, habuk pun tak ada. Ini satu contoh yang saya punya pengalaman nak membantu kawan saya yang buat perabot kitchen ni, dapur ni. Akhirnya kerana saya tak boleh bantu dia, sebab saya tak dapat bantu, dia sekarang tak hubungi saya, telefon tutup. Jadi inilah dia masalah kita ni, tidak pergi ke rakyat, tak pergi kepada masalah rakyat sebenar. Kita menyibukkan diri kita kepada golongan-golongan kapitalis yang kaya raya ini. Jadi yang itu dipertahankan oleh Najib Razak. Itu sebab saya kata mindset, otak Najib Razak ini masih lagi kapitalis dan feudal, anak bangsawan. Pemikirannya tidak ada merakyat pun. Kalau dia merakyat, bagi tunai dan sebagainya, itu bukan merakyat, itu rasuah untuk rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada keseluruhan kesimpulan saya tadi, kalau isu Sapura, Najib Razak gagal meyakinkan rakyat untuk menyokong bagi mempertahankan Sapura Energy ini. Sebaliknya, saya percaya rakyat perlu untuk menolak sebarang langkah kerajaan untuk menyelamatkan Sapura Energy. Sebaliknya, kerajaan membantulah syarikat-syarikat Bumi Putra yang lain yang lebih afdal dibantu, yang mungkin mulut yang nak dijaga, rakyat yang terkesan lebih tinggi lagi dari jumlah yang disebut oleh Najib Razak tadi, berapa puluh orang yang bekerja, 100 orang yang bekerja dengan Sapura, lebih tinggi lagi. Jadi Najib Razak
berhentilah buat kerja-kerja yang hendak mempertahankan golongan kapitalis ini. Kemudian agak gelak saya, komedinya Najib Razak ni, dia kata cash and king tu ialah rakyat. Jadi rakyat akan dapat tunai dan sebagainya. Kita tidak merujuk cash and king dalam ayat perspektif di politik di Malaysia. Cash and king tu merujuk pada Najib. Najib banyak duit, dapat duit rasuah ke, duit masuk akaun yang dia tak tahu ke. Dengan duit itulah dia menjaga penyokong-penyokong dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terma duit cash and king, tunai itu raja. Maknanya kau ada duit, kau akan jadi raja. Kau akan jadi VIP. Contohnya kita tengoklah, apabila anak Aziz Rahim kaya, ada bodyguard, trafik pun boleh pakai. Wow. Patut trafik tu pergi tolong selamatkan jalan raya yang jam, yang tak bergerak berjam-jam. Sebaliknya kerana anak Aziz Rahim ini cash and king, dia ada duit. Maka dia gunakan dua trafik untuk menghentikan kereta, menghalang perjalanan anak Aziz Rahim. Ini contoh king, cash and king dalam bentuk junior. Anak Aziz Rahim dan Aziz Rahim sendiri adalah cash and king. Dengan duit dia boleh buat apa saja. Jadi tuan-tuan, soal cash and king ini ialah orang yang ada duit. Siapa ada duit, cash and king. Banyak di dalam UMNO ni, mereka pemimpin-pemimpin juga ada cash and king. Dengan duit mereka boleh membeli pengaruh. Dengan ada duit mereka membelikan orang dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan, bukannya cash and king itu rakyat. Rakyat ni tak ada duit, nak jadi king apa? Jadi itu yang saya nak kata. Jadi saya duk fikir,